Kita Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia memanggil sidang media ni pertamanya untuk berkongsilah pandangan kita terhadap isu yang semakin hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan rakyat secara umum, sama ada di media sosial dan juga secara terbuka lah, iaitu dengan cadangan kenaikan kadar tol dan juga cadangan kenaikan kadar tambang LRT. Walaupun masih belum ada kata putus oleh pihak kerajaan dan pihak kabinet, tapi pada kesempatan ini Pergerakan Pemuda ingin memberi pandangan dan juga pendirian kita, kerana berdasarkan kepada beberapa keputusan terhadap penyelarasan subsidi sebelum ini, kita mendapati bahawa banyak kesan terhadap kos sara hidup rakyat, terutama kepada golongan keluarga muda dan kelas pertengahan yang tinggal di kawasan bandar dan pinggiran bandar. Sebagai sebuah pergerakan yang sentiasa menjiwai dan menghayati perasaan rakyat, kita berasa terpanggil lah untuk menyatakan pendirian. Dengan terdengarnya ura-ura seperti yang saya sebutkan tadi, dan kononnya atas alasan bahawa cadangan kenaikan ini kerana ia merupakan cadangan yang telah tertunda sejak beberapa tahun yang lalu, dan ada juga alasan diberi bahawa kenaikan ini berpunca daripada kenaikan tarif elektrisiti oleh TNB. Kami berpendapat alasan ini yang digunakan adalah tidak wajar, dan seharusnya ada jalan yang lebih bijak untuk kita menangani, terutama sekiranya wujud kenaikan dalam kos operasi dan juga penyelenggaraan terutama lebuh raya dan juga sistem LRT. Sebagai contoh, kenaikan tol tidak wajar sama sekali dilaksanakan secara pukal. Kita seharus membuat kajian terperinci mengenai jumlah trafik, unjuran kenderaan masa depan dan juga keuntungan syarikat konsesi perlu diambil kira sebelum sebarang persetujuan antara pemegang konsesi dan kerajaan itu dicapai. Malah untuk tol ni, ada setengah lebuh raya di negara kita yang kini bukan lagi menjadi kegunaan alternatif pengguna jalan raya, tetapi sudah menjadi jalan ataupun laluan wajib harian kepada pengguna jalan raya, sehingga traffic jam, kesesakan lalu lintas berlaku di dalam lebuh raya bertol tersebut. So dengan kata lain, rakyat membayar tol untuk masuk dalam traffic jam. Dan bayangkan kalau kita naikkan sekali tambang tol di konsesi lebuh raya sebegini, sudah tentulah mengundang kemarahan rakyat. Jam, harga naik. Alasan seperti yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak ataupun menteri kalau mengatakan rakyat tidak mahu menggunakan lebuh raya ataupun jalan betul, maka rakyat boleh menggunakan alternatif ataupun jalan alternatif yang lain. Ini satu kenyataan yang saya rasa tidak boleh diterima. Pergerakan Pemuda menolak sama sekali kenyataan yang dikeluarkan sebegini, kerana ini merupakan kenyataan yang tidak peka. Seperti yang telah saya sebut tadi, jalan-jalan bertol ini dah merupakan pada asalnya sudah menjadi laluan utama mereka, kemudian tol masuk. Jadi hari ini kalau dimaklumkan rakyat boleh memilih jalan lain pula, sudah tentulah ini tidak langsung memberi keyakinan dan juga harapan buat rakyat. Jadi saya minta kepada sesiapa mana-mana pemimpin yang mengeluarkan kenyataan tersebut supaya berpada-padalah sebelum mengeluarkan kenyataan. Right? Malah sekiranya kajian dilakukan dan jumlah penggunaan lebuh raya melebihi dari unjuran sebelum ini, mungkin kita boleh turunkan kadar tol. Saya nak maklum konsesi-konsesi yang ada ni, saya juga mendapat maklumat hampir kesemuanya membuat keuntungan besar.
Saya pun tahu dalam perjanjian konsesi pun ada juga klausa-klausa yang mengizinkan kerajaan untuk mengurangkan kadar tol. Dan saya minta pihak konsesi ni, terutama konsesi yang lebuh rayanya begitu aktif, banyaklah saya nak sebut sebagai contoh, yang NKVE-nya, apa lagi, LDP-nya, banyak. Yang ni saya percaya tak ada langsung masalah dalam mendapat pulangan. Dan untuk menangani kos operasi, apa kata saya cadangkan kepada konsesi-konsesi ini untuk membuktikan yang mereka juga korporat prihatin, turunkanlah harga ataupun kadar tol. Saya nak tekankan kita ni, soal korporat ni, kalau kita nak mengadakan CSR, corporate social responsibility ataupun tanggungjawab sosial korporat kita, tidak semesti melalui sumbangan tahunan. Kita juga boleh mengadakan program CSR kita ni melalui pengurangan kadar tol. Tak salah kalau kita buat sebegitu. Ya, ini saya cadangkan. Dan kerajaan pun baru ni ada minta rakyat supaya lebih banyak menggunakan pengangkutan awam, dengan kenaikan harga minyak baru-baru ini. Jadi kerajaan kata kita rakyat ni lebih banyak menggunakan public transport. Pada masa yang sama kita difahamkan pihak SPED ada pula dalam perancangannya untuk bersetuju dinaikkan, menyemak semula tambang ataupun kadar LRT. Jadi saya rasa kalau alasan yang diberikan cadangan kenaikan kadar LRT ni adalah disebabkan dengan kenaikan tarif electricity, pemuda mencadangkanlah kepada pihak kerajaan dan juga pihak TNB bagi memberi pengecualian kepada sistem pengangkutan awam, iaitu kadar tarif baharu electricity itu dikecualikan. Jadi dalam konteks ini kita minta pihak kerajaan dan pihak TNB kecualikan tarif baharu electricity bagi sistem LRT. Jadi tak ada alasan lah untuk kadar LRT itu naik. Kita perlu lihat dari sudut positif, iaitu mengekalkan tambang rendah untuk meningkatkan penggunaan seterusnya berjimat dari segi pengurangan kos subsidi minyak kenderaan. That is our justification. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sentiasa berpegang kepada prinsip rakyat didahulukan. Maka sebelum apa-apa keputusan yang memberi kesan kepada rakyat, barangkali sudah tiba masanya untuk kita melihat kembali pencapaian pihak-pihak terlibat, dan dalam kes ini syarikat konsesi dan pengendali pengangkutan awam. Kita meminta kerajaan untuk melakukan kajian terperinci terhadap konsesi lebuh raya dan pengecualian kenaikan tarif elektrik terhadap pengendali pengangkutan awam, berpegang kepada prinsip progresif. Kami tidak hanya mahu pergerakan ini sebagai pendesak, tetapi juga mahu memberi cadangan yang berbina seperti yang saya sebutkan tadi. Dan insya-Allah dengan cadangan ini dapatlah ia meyakinkan rakyat bahawa kita bukan semata-mata menaikkan kadar tersebut untuk membebankan rakyat, tetapi kita juga peka dan kita faham dengan kesan-kesan sampingan dan kesan gandaan, multiplier effect yang wujud sekiranya kenaikan ini diteruskan.